Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua fan, kepada semua yang visit kita punya lalui page ni. So, Alhamdulillah, apa khabar anda semua? Saya doakan you all semua sihat, insyaAllah, dan diberikan kekuatan dan kesihatan. Especially untuk kepada yang anda yang berusaha untuk keluarga, tak kisahlah ibu ke, anak ke, ayah ke, ataupun suami. Semoga you all diberikan kesihatan untuk keep contributing dan keep being there, berada bersama kita punya family. Sebab kalau kita tak sihat kan, itu kesihatan ni yang saya tahu, kesihatan ni sangat mahal. So kalau kita tak sihat, kita akan merisikokan sebenarnya masa depan keluarga kita. So that's why jaga kesihatan, jaga kesihatan insyaAllah, supaya kita sentiasa berada dalam keadaan yang baik. Right. So sebelum kita start, saya nak kita mulakan insyaAllah dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alright. Okay, kita dah boleh start. Kita dah boleh start. Dan malam ni saya nak sebut pasal satu benda yang saya rasa macam topik ni saya suka. Tapi saya tak tahu you all suka ke tak suka. Kalau you suka, you nak dengar apa malam ni punya sharing, insyaAllah boleh komen nak kat bawah. Tolong komen nak kat bawah kalau you all nak dengar. Kan? Sebab apa? Sebab benda ni sangat dekat dengan saya lah. Sangat dekat dengan saya, yang saya nampak kadang-kadang ramai orang yang takut nak buat bisnes, takut. Dan kita kena faham, nanti saya ulas kenapa orang takut, dan kenapa saya takut lah sebenarnya, bukan orang lain. Kenapa saya takut buat bisnes. So you all dah ready ke dah ready ni? Dah ready ke dah ready ni? So masuk cepat. Kalau ada sahabat-sahabat yang you rasa macam you nak bantu, please share pada dia. Kawan-kawan kita yang mungkin buat bisnes juga, yang you rasa dia perlukan benda ni, tolong share bagi dia. Okay, boleh Dan sebelum kita start, saya nak bagi tahu juga, kita ada group Nak Jadi Jutawan Bahagia, Facebook group. So please join, free, tak ada bayaran. Dekat situ kita akan share, insyaAllah kita akan share macam-macam tips bisnes. Especially kalau you all yang sedang buat bisnes, ataupun yang berkira-kira nak buat ke tak. So you should join. Join insyaAllah. So malam ni saya nak cerita kenapa saya nak anda semua buat bisnes. Kita start small, start kecil-kecilan dulu. Dan ramai orang bila dia nampak macam contoh Insta famous lah, apa artis ke, selebriti ke, ataupun usahawan yang nampak hebat lah, dia dah berjaya, ada kaya lah. Ni apa orang panggil, Mak Saleh panggil overnight success ni. Buat sekejap dah berjaya. Hebat lah dia ni. So sebenarnya kalau anda nak tahu, semua orang, ramai orang lah sebenarnya, start from zero, start small. Orang yang you nampak super rich ni, yang kaya gila lah, apa-apa, tak kisahlah dalam Malaysia ke luar Malaysia, diorang start small. Siapa kat sini pernah tengok cerita Harry Potter? Ada tak kat sini yang pernah tengok cerita Harry Potter, ataupun you memang peminat tegar Harry Potter? Harry Potter yang cerita yang magician tu, hero Harry Potter. Saya memang sangat suka cerita Harry Potter, dan game dia pun saya suka main, Harry Potter. So Harry Potter ni, kalau you nak tahu, dia dihasilkan based on novel by J.K. Rowling. J.K. Rowling ni perempuan, bukan lelaki. Sebenarnya nama dia Joanne something lah, Rowling. Tapi disebabkan dia punya orang yang nak produce buku tu cakap, nama awak ni macam nampak perempuan, nanti takut budak-budak lelaki tak suka baca. So dia tukar nama J.K. Rowling, dia tak nak letak Joanne. Sebab nanti lelaki baca buku perempuan kan macam jambu gila kan, baca buku perempuan. So that's why dia tukar nama J.K. Rowling. So J.K. Rowling ni, kalau you nak tahu, dia depression. Dan dia orang yang sangat susah. Dan the moment masa dia start menulis buku Harry Potter, masa tu dia naik bas, naik train. Dia naik train, on the way balik rumah, dia macam aku nak buat lah. Sebab masa tu dia hidup dalam atas ihsan orang lain tau. J.K. Rowling hidup dalam ihsan orang lain. Dan dia duduk dalam sebuah flat, rumah flat Mak Saleh. Tapi rumah flat Mak Saleh bukan macam kat Malaysia lah. Rumah flat dia besar juga sebenarnya, tapi dia duduk rumah flat lah. Tapi kat sana kiranya macam miskin gila lah.
So dia duduk dekat dalam rumah flat tu. Dia duduk dalam rumah flat tu, dia start buat buku pertama Harry Potter, Philosopher's Stone. Boleh google lah cerita dia, Harry Potter, Prisoner of Azkaban lah, Order of Phoenix. So dia start buat dekat situ. Dia start from small. Masa tu dia tak ada apa-apa dah. Dia dah tak ada apa-apa dan dia kira miskin, dan dia hidup pun dia tak ada gaji, dia atas ihsan orang lain. So story detail dia adalah, nanti you boleh google sendiri. So J.K. Rowling macam tu. Dia start from small until dia grow. Dia buat buku, satu buku tu. Dia buat satu buku. Saya nak beritahu dia start without modal 10,000, 20,000 tak ada. Dia memang tak ada duit masa tu. So dia start dengan menulis. Benda yang dia ada kertas, dia ada pen, dia tulis. Dan benda tu movie yang dia, buku yang dia buat, novel lah masa tu, novel yang dia buat Harry Potter tu, akhirnya grow, orang minat, dan akhirnya dia jadikan cerita. Dan dia dah berjaya jual 400 million kopi. Majalah helaian 400,000 naskah, 400 million ribu pula, 400 million naskah. Dan dia masuk dalam Forbes magazine sebagai orang yang pertama, orang yang the only billionaire yang jadi kaya disebabkan menulis. Penulis yang jadi billionaire, itulah J.K. Rowling. Dan dia start small. Dia start daripada bawah. Hai pada yang join, thank you for watching, selamat datang kita ucapkan. Saya nampak ada Glow, kita punya top seller bulan lepas. Tahniah saya ucapkan. So saya nak ambil ruang ni, saya nak doakan kepada Glow supaya sentiasa sukses, sentiasa maju jaya, dan terus kita bantu orang lain juga untuk dapat apa yang kita dah rasa. Itu kita nak bagi kita punya team pun rasa, dan kita keep sharing benda baik. Wallet, share kebaikan dia, as simple as that, kan? Semudah tu. Alright. So saya sambung. So buku J.K. Rowling tu sangat popular sampai sekarang. Even dia ada sequel lagi. So duit keep coming. Walaupun pada dulu dia start from zero. Literally zero. Memang dia start dengan kosong. So ada tak kat sini yang duduk rumah flat? Yang duduk rumah flat sekarang ni. Ada tak yang sekarang ni macam rumah pun tak ada? So jangan putus asa. Ada harapan, ada sinar harapan untuk kita. Yang penting you all percaya je. Percaya dan buatlah. Kita cuba usaha. Hi Glow. Thank you. So malam ni saya nak share 5 benda yang saya nak bagi tahu kepada anda kenapa you kena start small. Jangan start besar terus. Jangan start pump terus restock 10,000, 40,000. Latest Glow pun sale dah buat restock nanti 12,300 12,800 kan. 12,800. So good job. Bukan senang bukan senang. Dan saya nak cerita pasal Glow jugalah. Alang-alang Glow ada sini. So Glow pun start small. Saya tahu dia start daripada pakai sendiri. Baru dia start share pada kawan-kawan. Dan semua orang kalau you percaya the process, you akan sampai. Dan saya tak cerita Glow saja. Glow pun start small, dan saya dan Sal pun sama, kita start small. Dan saya faham. Dan saya nak share lah kenapa orang start small. Sebab mostly the word is fear. Kita takut. Dan itu adalah satu lumrah manusia, human nature yang bagus sebenarnya. Bila kita ada fear, sebenarnya kita dah ada satu pertahanan diri. You bayangkanlah kalau orang tu tak takut, dia redah semua benda, kemungkinan dia mati awal. Lintas jalan, dia main lintas, dia tak takut, kena langgar accident. So fear tu bagus. Dia memberi kita satu panggil apa? Setback. Kita ada masa untuk berfikir, bolehkah aku buat ni, betulkah aku buat ni. So itu kebagusan fear. Minta maaf. So bila ada fear ni, dia membantu kita supaya kita tak buat mistake. Tapi fear ni juga dia boleh jadi satu masalah. Kalau kita tak boleh manage, kita takut sangat dengan fear sampai kita tak boleh grow, tu pun masalah juga. So that's why kita kena balance. Kita kena pandai tahu apa yang kita kena buat, bila kita kena buat. Okay, so nombor 1, kenapa saya nak anda semua start business small, jangan start terus besar, ialah saya nak anda kurangkan risiko. Kurangkan risiko. Kita ni buat bisnes ni, risiko sentiasa ada. You tak payah buat bisnes lah, makan gaji pun risiko pasti ada. Risiko kena buang kerja, risiko kena potong gaji, risiko kena buat surat amaran, risiko kena potong sebab lambat kerja. So risiko ada. Tak kisah you buat bisnes ke you tak buat bisnes. Tapi dalam bisnes, saya nak cerita dalam konteks bisnes,
Dalam bisnes you akan ada macam-macam risiko. But risiko, kebaikan risiko adalah you boleh manage the risk, you boleh control. Kan? Bila nak control risiko ni, you boleh control dan lebih mudah untuk control bila you bermain dengan skala yang kecil. You buat silap, at least you loss kecil. Dia berbeza dengan orang yang terus jump. Contoh, dia nak buat kedai makan. Dia buat kedai makan, dia terus renovate 40,000. Okay. So, dia buat loan ni. Loan 40,000 dia buat loan. And then dia start buka. Dia ingat bila dia buka kedai, orang terus datang. Tapi sebenarnya tak. Itu adalah satu mitos. You buka kedai tepi jalan, pacak tak semestinya orang datang. Especially zaman sekarang. Buka kedai makan pula tu. Memang tak laku lah. So, bila you buat macam tu, you dah invest all out. Dan bulan ni tak ada sale, bulan depan tak ada sale, 3 bulan tak ada sale, then you collapse. You tak boleh nak bayar bil, mungkin you loan pun tak boleh bayar. So macam mana nak survive? Dan apa yang berlaku, you akan terpaksa elok-elok you ada boleh okay, tapi bila you start business, you jadi below than okay, you negative. So ini yang benda yang paling bahaya. Okay, so sebab tu anda kena start small. Sebab apa kena start small? Nombor 1, untuk kurangkan risiko. Nombor 2 adalah kita kena understand the game. Kan? Understand the game. Saya tak lahir daripada saya bukanlah orang yang pandai sangat buat bisnes. Alhamdulillah, tapi mak saya dia ada buat bisnes, so saya banyak belajar dari situ. Tapi setiap bisnes game dia berbeza setiap bisnes game dia berbeza. So bila you main game yang lain, you kena belajar dulu macam mana game tu. Saya bagi contoh kedai makan tadi. So dia tak faham lagi game, macam mana aku nak tarik customer, macam mana aku nak buat pelancaran opening, macam mana aku nak pastikan customer nak beli kat kedai aku. Dia tak buat benda tu. Dia tak faham the game. Dia terus pump, masuk duit, invest, renovate tu ini, tapi orang tak datang dan akhirnya dia collapse. Buka 3 bulan, tutup. Itu yang banyak berlaku. Yang sangat banyak berlaku yang saya selalu nampak. Kejap kedai makan ni, tutup kedai makan ni pula, tutup lagi kedai makan ni, sampai 3 dalam masa setahun 3 kali kedai tu bertukar tangan. Sebab dia terlampau all out, dia tak fikir the game dulu. So, kalau especially anda yang buat dropship, buat agent, you kena start belajar, faham dulu game. Macam mana cara dropship ni nak berniaga, macam mana cara agent nak berniaga, macam mana cara stokis nak berniaga, nak buat duit macam mana, nak dapatkan customer macam mana. So, benda ni perlu belajar. Dia mengambil masa sebenarnya, sebab kita nak faham betul-betul apa bisnes kita perlu dan apa kita perlu buat untuk sukses. Dan bila you main game kecil, you boleh ada masa untuk you belajar. Nak belajar ni ambil masa. Siapa yang kat sini belajar, you akan tahu you ambil masa. Dan tak semestinya apa yang you buat, apa yang you belajar hari ni, you boleh buat hari ni. Tak, dia kadang-kadang benda tu takes time. Mungkin 3 tahun akan datang baru you pakai apa you belajar hari ni. Itu yang saya nak bagi tahu contoh dia. So, kita perlukan masa sebenarnya. Kita perlukan masa untuk kita faham game kita. Boleh ke boleh ni? Alright tak? Dapat sesuatu ke sini? Kalau anda dapat sesuatu, boleh komen kat situ. Dapat. Sebab saya nak faham. Adakah saya nak tahu adakah you off dapat ke tak dapat point saya begini. Sebab benda ni penting. Kadang-kadang orang dia buat agent, dia pump, dia terus best gak buat business agent. Lepas tu dia post, ada tak bisnes yang bermodalkan 300 dan ke bawah. So dia terus dump 300. Yang sedihnya, dia produk pun dia tak tahu, dia pun tak tahu nak jual apa, dia tak tahu target market dia, dan akhirnya 300 itu tersadai. Yang lagi bahaya adalah dia bunuh harga tu. Aku tak boleh jual ni, harga ni aku akan potong harga tu, dia jual. Dan tindakan selfish dan tak amanah ni akhirnya menghancurkan bisnesnya orang lain pula. So ni masalah yang berlaku sekarang. Saya tak cakap kepada kita semua, tapi you akan nampak benda tu sendiri. So that's why pastikan kalau anda ada team, suruh dia start small dulu. Jangan start besar. Even kalau dalam kita punya dalam Mikael pun dia ada limit, kena masuk sebulan, kena 3 bulan baru boleh upgrade. Sebab kita nak anda semua berada pada keadaan yang okey, yang boleh manage dan boleh belajar. Sempat belajar. Itu nombor 2. Dan nombor 3, kenapa saya nak anda start small adalah saya nak you belajar untuk percaya pada diri sendiri. Belajar percaya pada diri sendiri. Percaya pada orang lain tu satu bab, tapi the most important thing, you kena percaya pada diri sendiri. Yang mana most of the time orang tak akan percaya dengan kita. Orang tak akan percaya bahawa kita boleh buat sesuatu. Kan, orang tak akan percaya. So
the important thing adalah, adakah you percaya you boleh berjaya? Adakah you percaya you boleh buat sale? Adakah you percaya you boleh grow besar? Benda ni yang kita kadang-kadang kita terikut-ikut. Orang cakap, tak boleh lah bisnes ni. Why not kau buat bisnes ni? Lagi bagus. Tapi sebenarnya, saya beritahu, product is not important. Sekali lagi saya ulang, produk tak penting. Macam mana you buat bisnes tu penting. Itu yang akan menentukan you berjaya ke tak, bukan produk. Kan? So, bila you buat bisnes, pastikan you kena percaya dengan diri sendiri dulu. Saya dan Sal, kadang-kadang kita orang pun down. Kadang-kadang kita orang macam penat lah, bosan lah, tak ada improvement, tak ada apa semua. Tapi benda tu bila kita cakap, tak boleh, aku boleh buat, aku tahu aku boleh buat. So this is just the process. So kita kita start balik. Sebab itu adalah proses dia. Kita akan hidup ni, kalau ada graph tu kan, dia akan ada up, down. Itu normal. Kalau dia terus up saja, itu abnormal. Dia bukan normal, dia abnormal lah. Kalau yang up down tu normatif. Dia normal. So kalau you tiba-tiba, ada juga orang yang pump, dia terus spike, dia terus berjaya gila sukses. Dan dekat sini dia kena hati-hati, dia kena slow down, cakap apa yang aku dah buat ni, okey ke tak okey ni apa aku buat ni. Kena slow down. So that's why incremental bagus. Incremental grow, supaya kita start percaya, aku boleh ni, okey aku akan capai tahap ni, aku akan capai tahap ni. Dia benda tu adalah proses. Dia tak akan berlaku overnight, dia tak akan berlaku dalam masa sekejapan. So that's why perjalanan yang panjang tu kita perlu iringi dengan point nombor 4 yang saya nak beritahu, iaitu adalah ilmu. Kalau you nak percaya dengan diri sendiri, you nak pergi ke this level to next level, the most important thing lah you kena ada ilmu, you kena ada knowledge. Satu, knowledge untuk business of course. Nombor 2 adalah knowledge untuk you punya life, untuk kita control kita punya life. Human, manusia ni, kita kena ada satu principle. Prinsip tu principle lah. You kena ada satu prinsip yang you punya life, yang you pegang. If you don't have any kalau anda tak ada prinsip, anda akan boleh goyang, digoyangkan oleh sesiapa sahaja. So kena ada satu prinsip. Kena ada satu prinsip. So bila you nak grow, you nak pergi jauh, you nak belajar, pergi jauh, you kena ada ilmu. Ilmu bisnes dan ilmu personal. Dan saya nak cakap juga ilmu financial. 3 benda. Ilmu financial, ilmu bisnes, ilmu personal. 3 benda ni sangat berkait rapat. Kalau personal you tak bagus, tapi you nak banjukan bisnes, you tak akan boleh buat. Kalau financial you tak bagus, bisnes you bagus, pun you tak boleh buat. So kena ada 3 benda ilmu yang penting. So that's why bila you start small, you ada masa sebenarnya untuk nak manage. Kadang-kadang kita tak boleh buat semua benda serentak. Dia bukan tak boleh, tapi you kena put extra effort lah. Extra effort berbanding orang lain. Tapi kalau kita biasa kan, kita baru nak start, so it's good kalau you have that tolerance. You start small. Okay, ni fasa 2 bulan pertama aku nak belajar. Aku belajar. Fasa 2 bulan kedua aku akan start push. Bulan ketiga seterusnya aku akan start upgrade. Bulan keempat aku akan upgrade. Lepas tu belajar lagi, upgrade lagi. So itulah yang akan membantu kita untuk grow. Dan itu yang sebenarnya orang-orang berjaya ni buat. Dia tak buat terus sukses. Dan saya nak bagi tu pasal J.K. Rowling tu. Dia lepas dia buat buku, dia bukan terus ada orang nak buat aku punya movie. Tak, dia ambil masa setahun untuk dia promote macam orang gila. Dia promote dia punya buku tu. So itu perlukan masa lah. Kalau dia putus asa, dia terus cakap setahun tak ada orang nak beli, tak payahlah, tak payah jual lah. Dan dia takkan menjadi billionaire macam sekarang. So trust yourself dan dapatkan ilmu sebaik mungkin, kan? Dan last kali kenapa saya nak anda start small adalah saya nak anda boleh kontrol emosi. Boleh kontrol emosi. Emosi ni dia boleh jadi benda yang bagus, dia boleh jadi benda yang tak bagus juga. Dan the only person yang bagus, yang boleh survive adalah orang yang boleh kontrol emosi. Emosi ni macam roller coaster. Siapa kat sini pernah main saham? Siapa kat sini suka main saham lah? Saya tak pasti adakah anda suka main saham. Kalau you main saham, dia sebenarnya it's a game of emotion. Kalau you ni robot, insyaAllah you boleh menang game saham ni. Sebab emosi, manusia sangat susah nak kontrol emosi. Bila saham tu naik, dia akan rasa happy, dia beli lagi. Bila saham tu turun, dia jual pula. Akhirnya dia loss, dia tak untung pun. Dia tak untung pun. So that's why penting untuk kita kawal emosi. In fact, dalam bisnes pun sama.
You akan lalu macam-macam ujian. Tak kisahlah dengan leader, ataupun dengan downline, dengan upline, dengan pesaing, dengan orang lain, dengan family. You akan ada macam-macam emosi punya turbulence. Apa kita panggil tu? Turbulence tu macam apa yang dekat tu, ribut lah. Ribut. You akan ada macam-macam ribut. Kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. So saya suka satu quote. Siapa nak quote ni? Yang saya suka, yang saya pegang sampai sekarang quote ni, yang saya rasa macam quote ni boleh bantu aku untuk survive dalam mengkontrol aku punya emosi. Quote ni sangat bagus. So apa saya dapat daripada sahabat saya lah. So quote dia cakap macam ni: people can control your life if you cannot control their words to you. Okay, saya ulang sekali lagi. People can control your life if you cannot sekali lagi. People can control your life if you cannot control their words to you. So maksudnya macam ni, lebih kurang ni. Saya tak ingat sangat macam mana, tapi macam ni, senang kata macam ni. Kalau words orang lain boleh mempengaruhi apa yang kita fikir, apa yang kita decide, apa yang kita buat, then kita sebenarnya tak mampu pun nak kontrol diri sendiri. Kita tak mampu nak kontrol diri sendiri. Maksudnya orang, anybody, everyone can simply control diri kita. Contoh, kita post kat Facebook dan orang komen, alamak, poyo lah, belagak lah. Lepas tu kita, poyo ke? Okay, fine lah, tak buat lah. So kita stop, kita give up. That means the word poyo yang tak tahu siapa-siapa tu bagi, dia dah affect you punya internal, dan orang tu berjaya jatuhkan you just from simple typing. Tak sampai 1 minit dia type, dia dah boleh hancurkan you punya harapan. So itu adalah orang yang lemah. Lemah, kita tak boleh kontrol emosi, tak boleh kontrol words orang lain. So benda ni perlukan praktis. Tega, you kena tebal muka, you kena belajar untuk how to handle rejection. Kita jangan expect semua orang akan suka kita. Dia ada 80-20% rule. Daripada 100 orang, 80 orang mungkin akan suka kita atau benci kita, dan 20 orang lagi pula mungkin akan suka atau benci kita. Dia tak akan 100% semua suka kita. Tak akan. So kita kena get ready dengan rejection. Memang kita akan ada rejection. Orang akan suka tak suka. Tapi the most important thing, you ada satu prinsip dalam badan, dalam diri, bahawa your life cannot be affected by orang lain punya kata-kata. Tak kisahlah kau nak kutuk aku ke, nak peli aku ke, nak cakap apa-apa, aku tak ada effect lah. Dia macam kita ni seolah-olah macam you bayangkan macam badan ni invisible. Orang kutuk cakap, kau ni tak boleh berjaya lah. Dia bila masuk, dia keluar belakang. Dia tak effect langsung dengan kita punya impian, tak effect kita punya dream, tak effect kita punya mission, vision dan kita punya target. Dia tak akan effect. So itu orang yang hebat. Dan benda tu kan benda tu perlukan praktis. Dan kalau istilah mudah dia, kita kena berlapang dada. Orang nak cakap apa, cakap lah. Tak apa, I'm okay. In fact, kalau orang kutuk, lagi bagus. Sebab itu membakar semangat aku. Okay, aku akan tunjukkan. I'll show you yang aku boleh go more dan better than apa yang kau ingat aku boleh buat. So itu adalah the spirit lah yang kita nak. Especially as usahawan. Usahawan, you have to be strong. Dia bukannya game yang senang. Dan pada masa yang sama, dia bukan susah sangat pun. Dan you will get more. That's why you kena buat bisnes ni. In fact, saya rasa macam semua orang patut buat bisnes. Tapi tak semua orang mampu nak buat bisnes. So that's why kalau you boleh buat, you push dan you grow, you will be somebody, insyaAllah. Kan? So itu yang saya percaya. Dan saya harap anda dapat sesuatu malam ni. Kepada anda yang leader, please share dengan you punya team. Ataupun kepada anda yang dengar, dan mungkin you rasa macam member aku ni patut dengar lah benda ni. Dia ni selalu fikir macam bisnes ni susah sangat. Dia tak nak start small. So you kena share video ni bagi dia supaya dia boleh nampak, betul lah, aku kena start small. Sebab kadang orang fikir kena buat loan, kena beli tu beli ni, dia rasa macam bisnes ni susah sangat. Padahal untuk buat bisnes ni, you start from zero. Glow start from zero kan. Glow pun start from zero. Dia pakai sendiri, daripada situ jadi duit. Sama pun saya tak beli 10 botol terus. Saya just pakai dulu, dan pakai dan barulah start beli. So as simple as that. Jadi dropship lagilah best. Tak perlu simpan langsung apa-apa. Untung RM10 sebotol kan.
Kalau siapa yang berminat nak jadi warrior ataupun nak jadi Lalili punya fighter, you boleh contact kita punya team. Macam ni kita ada Glow, you boleh contact Glow macam mana aku nak buat bisnes ni. InsyaAllah dia boleh bantu. Tak kisah kita ada ramai sangat warrior fighter, you boleh contact dia orang. Jumpa tak boleh lah sekarang masa Covid, boleh contact dia orang dan tanya dia macam mana nak jadi agent, macam mana nak jadi dropship. Mudah. Dia orang tak payah modal. Simpan duit banyak-banyak tu, simpan lah. ASB ke apa, simpan lah. You start jadi dropship dulu. Just RM30. Tak perlu nak apa, tak perlu nak keluar duit untuk beli modal apa semua, tak perlu. In fact, post pun kita orang postkan. Okay, so saya rasa itu saja. Terima kasih pada yang join. Dan saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Dan saya doakan siapa yang join live malam ni diberikan kesihatan, kekuatan dan diberikan kepoweran untuk terus berjaya dalam bisnes. Okay, so itu saja daripada saya, Hasnul Lalili. Jumpa lagi. Jangan lupa join grup Nak Jadi Jutawan Bahagia dan grup Telegram Bina Bisnes Bersama Lalili. Alright, see you. Assalamualaikum, selamat malam. Bye.